Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni pagi tadi ataupun hari ni pagi ni Zul buka chart, Zul tengok di Bitcoin dan juga di SY sedikit. Kita nampak sedikit data yang boleh menyebabkan ada kenaikan untuk Bitcoin ataupun data yang menyokong kita ada possible boleh berlaku kenaikan. Confirmation yang kat mana nanti Zul akan tunjukkan tu. Kenaikan ni lah bukanlah kenaikan banyak pun, mostly dekat dalam 21, still lagi target aku kata bull flag, dan ada data yang baru menunjukkan price boleh sampai ke target bull flag. So banyak data yang menunjukkan price boleh sampai ke kawasan tu, meaning kita boleh aku kata monitor, dan nanti tu akan tunjukkan manakah arah pergerakan ataupun confirmation untuk price itu breakout untuk naik ke at least ke short term rebound ataupun short term release untuk naik 21, dan tengoklah macam mana sama ada dia drop balik ke 18k sebelum tu ataupun macam mana. Nanti kita akan tengok di chart dan confirmation yang kita nak tengok lah drop sama ada di 14k ataupun naik 21k. Nanti tu akan terangkan di chart. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap berada di 944 bilion dengan volume semalam adalah 82 bilion. BTC dominant 39.1, Ethereum 17.2%. So secara summary malam kita tengok apa yang berlaku adalah Bitcoin kembali berlaku peningkatan 0.38%. So ikutkan awal-awal pagi semalam kita dropping, kemudian volume merendah, kemudian kita tengok untuk hampir close kita baru pukul 7, so ada pukul dalam 1 jam lagi untuk close daily untuk close daily candle untuk hari Jumaat. So meaning kita ada masa 1 jam lagi. So 0.38%. So kalau ada lagi berlaku peningkatan, kita akan ada berlaku lagi increasing percentage ni. So apapun untuk current time Zul buat review adalah 0.38, volume 6.86% meningkat. So tak banyak tapi ada volume. Kemudian untuk harga semasa untuk pagi ni kita tengok Bitcoin kembali above 19.3, iaitu ikutkan semalam kita 18.6. Now dah berada 19.3 above kita punya support lagi. Ini bermakna kita punya weekly candle kembali above 19.1, iaitu meaning macam cakap confirmation kita yang pertama untuk Bitcoin drop ke 14k, iaitu Bitcoin weekly candle perlulah close below 19.1. Kali kita above, so meaning be safe, kita masih lagi dalam aku kata expectation 19.1, still lagi kita punya strong support. So apapun untuk dalam Bitcoin 24 hours dia berlaku pengurangan 0.5, walaupun ada berlaku perubahan ikutkan malam tadi berapa, malam tadi banyak kan 3% ke 4% untuk malam tadi dropping, tapi disebabkan ada balik kenaikan untuk awal pagi tadi, tengok kata kejatuhan kejatuhan dan penambahan untuk pagi ni menyebabkan dalam tempoh 24 hours hanyalah 0.5% saja drop. So disebabkan ada Bitcoin melakukan peningkatan untuk malam tadi daripada 18.6 ke 19.3 balik, so kita akan jangkakan ada peningkatan kot di altcoin. So altcoin Ethereum 0.3%. Untuk yang tengok paling banyak SRP lah, SRP hampir 7%, iaitu $52, 52 sen dolar. Sudah sampai pun currently betul-betul berada di major resistance. Tu macam juga sarankan malam adalah siapa yang short term consider dah boleh close position. Kita akan tengok juga di SRP performance, kita akan tengok tu akan updatekan untuk hari ni. Kemudian Cardano hampir 1%, 0.46, tu tak banyak berlaku perubahan. Solana 4%, Dogecoin 6%, Polymatic Matic 3.5, so banyak lagi lah altcoin yang berlaku. Uniswap pun 3%. So untuk Chainlink 4.8%. So banyak kita tengok kan, nanti tu akan tengok kan ada juga permintaan untuk di ruangan komen semalam, nanti tu akan tunjukkan. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Bitcoin dulu. So Bitcoin apa yang boleh berlaku. So pertama kali kita tengok pergerakan Bitcoin semalam ini adalah di 4 hours sebenarnya, yang mana kita nampak dropping semalam, kemudian ada massive berlaku peningkatan, dan massive peningkatan ni regain balik above 19.1. Ini bermakna kita punya weekly body masih lagi above rejection. Tengok sebelum ni macam kenapa confirmation ni kita dah ada berapa banyak minggu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dah kata minggu ke-6 kita berlaku balik rejection. Tapi given time macam cakap, inilah confirmation yang besar yang kita tunggu. Yang kita tunggu iaitu sekiranya weekly close body below 19.1 ini kita nampak net support kita berada di 14k. Itulah anda perlu beware untuk next movement ke bawah. Sebab apa? Kita masih lagi dalam bearish market, dan di manakah kita punya major support sekiranya kita lost position support currently di 19.1, iaitu major support kita berada next adalah 13.8. So itulah untuk di weekly. So di 4 hours
hours. Kenapa cakap untuk ada possible kita berlaku peningkatan? So still lagi monitor ini bull flag ini point of breaking meaning kita dah break up pun sini, point breaking sini. Dalam ini kita sampai dalam 21k ni kalau ikutkan Fibonacci kita ada golden packet di kawasan ni. So memang data, kita ada dua data pattern dan data Fibonacci menunjukkan price boleh sampai di kawasan ni. So apakah data lagi pagi ni yang boleh nampak pasal? So pagi ni nampak adalah kita boleh buat satu trend line, mini trend line yang ni. Pada high ini dan kita akan sambungkan dan kita nampak satu trend line. So trend line ini mana quarter breaking ni, point breaking, measurement sama juga last low, last high, point of breaking kita akan ambil price sedang menuju ke 20.8. Ada apa 20.8? 20.8k adalah ada massive resistance di kawasan dan massive support lah sebelum ini. So ini untuk price melakukan Bitcoin at least melakukan pump dari kawasan ni naik ke kawasan almost dalam 10% adalah legit boleh berlaku. So kenaikan Bitcoin kawasan ni untuk short term akan regain juga di altcoin yang lain. So tu ada position sedikit di kuartal Bitcoin, Litecoin, Uniswap, Chainlink, apa lagi Bitcoin Cash, Cardano, sikit di Luna. So ini kalau ada peningkatan di Bitcoin ni, ini segala position yang tu masuk minggu lepas adalah akan kembali kuartal dalam profit lah. Untuk ikutkan dah memang dalam profit, cuma kalau jual sekarang tak berbaloi. Sebab apa? Jual sekarang pun hanya lepas bayar fee saja. So biarkan saja. Tu jangkakan kalau Bitcoin naik kawasan ni nanti so akan easy lah position tu untuk short term gaining. So apa inilah position yang kita boleh naik. Tapi tak menindakkan kita still lagi boleh berlaku bawah kerana macam mana. So ada possible kita akan laku naik dulu sebelum kita dropping another untuk break 19 dan barulah kita akan menuju ke kawasan kita punya 14k yang mana kita still lagi follow wedge ini. So wedge ini kalau breakout line putih ni barulah kita akan nampak another breakout, tapi breakout pun tak ada breakout yang terus naik. So hanya jangkakan untuk breakout ni adalah untuk sideways saja, kemudian barulah kita akan ada berlaku kenaikan. Sama juga seperti ke kuartal breakout yang berlaku di pattern ini, iaitu anda tengok ni adalah bull flag ni, breakout tapi tak kuartal strong pun, hanya sideways sedikit, kemudian apapun sideways pun dia tak lebih pada lower ni, kemudian ada possible dah nak breakout. So ada breakout yang ni kita ada 3 data, di Fibonacci, bull flag, satu pattern ni menunjukkan price semua sedang menuju area dalam 21k. So itu adalah possible untuk boleh berlaku, sebab tu dah tu masuk position. So minggu depan tengok macam mana. Sekiranya Bitcoin breakout lagi kawasan ni dan confirmation yang tunggu adalah confirmation breakout atas 19.7, tu minim boleh buy. Tapi kalau anda nak buy sekarang pun tak ada masalah kalau ikutkan sikit risk. Tapi kalau at least nak buy kawasan ni, anda tunggu at least kuartal candle ini ataupun next candle ke apa, perlulah close above trend line ini. Kalau candle ni close body close above atas trend line ni, anda boleh ambil position, make sure position tu buy di spot untuk akademi CA. Kalau drop kita boleh holding, kalau naik kita boleh ambil opportunity untuk TP di kawasan ni nanti. So itulah untuk di kuartal Bitcoin. Tu current tengok RSI berada mana, RSI currently tengah return balik, apapun return pun tak menunjukkan strong lagi untuk dia push ke atas. So ada possible berlaku balik rejection. Macam lah banyak formation ni mari kita mungkin sideways lagi bawah, so apa pun boleh berlaku, tak ada yang strong. Tapi apa yang kita tengok adalah di daily. Di daily kita nampak apa yang tengok adalah stock RSI currently berada di hampir di tak betul oversold lagi, tak ada line merah tapi consider oversold. So kini kita tengok ada possible dia akan berlaku adalah untuk short term bound, tambah juga cross sedikit. So apa berlaku kita nak ada possible untuk naik kawasan ni, mungkin kemudian dropping balik. So itulah untuk short term. So tu kalau tengok di chart data menunjukkan ada sedikit positif untuk kita naik dan ada positif untuk kita ambil sedikit profit sebelah position hit di kawasan ni. Kemudian kita akan expectation kan adalah possible akan another drop lah untuk more hit kita target, iaitu di kawasan 14k ke 10k untuk end of the year. Itulah untuk di Bitcoin. So pagi kita nak tengok, kita akan tengok sikit di DSY. So ada menarik di DSY ni, so ada tambah satu trend line untuk DSY ni, iaitu trend line di bawah ni. So nak tambah satu trend line ni, nanti tu akan tunjukkan dah trend line apa yang tu nak tambah tu. Tu akan tambahkan yang ni, pergi forward lah, kita forward kita akan dapat data lebih banyak sikit. So ini tu nampak trend line. So ini adalah untuk trend atas saja. Kita ambil bawah ni, kita ambil 2, kita 3 ni. So kita akan kita ambil yang macam ni juga, tapi ni yang tak, nanti tu akan measure yang ni. Okay, ni tak cantik, kita ambil yang ni, low ini dan low ini kita ambil, kemudian kita measure yang ni. So ni tu nampak satu ini. So ini kita boleh monitor untuk sekadar monitor aja, bukan untuk sebagai. So ni kita nampak kuartal DSY currently breakout untuk atas. So ni dia boleh target hit kawasan ni. Dan apa yang berlaku lah, kita nampak ada possible untuk DSY ni akan berlaku sedikit retracement. Sebab apa kita dah measure pump ni, ada possible untuk dia breakout, retest. So retest ini adalah possible untuk short term menaik untuk di Bitcoin, dan expected mungkin akan ada bounce balik ke atas. Bounce ke atas ni kita akan another drop. Cakaplah
Jadi mungkin Bitcoin sampai 21k untuk dengan kuarter retest DSY. Bila DSY sampai kawasan ni nak naik balik, so Bitcoin masa tu 21k ada start dropping balik ke 19k. So itu possible yang boleh berlaku. Ataupun kita tengok lagi bullish untuk di Bitcoin, iaitu di mana kita tengok kita akan tengok DSY iaitu jatuh balik bawah trendline putih ni, dan di manakah kuarter first target lah kita nampak di kawasan trendline yang baru draw ni. So berapa persen? So nak jangka naik turun ni adalah lebih kuarter 2%, 3%. So untuk drop ni adalah lebih kurang lah. Don't mau jangkakan at least dia hanya sebagai retest saja. So, tapi retest ini adalah good untuk Bitcoin. Maksudnya retest ke kawasan ni untuk Bitcoin DSY drop, tapi untuk Bitcoin melakukan kenaikan mungkin dalam 21k. Kemudian bila tu DSY kembali regain balik, kan kenaikan untuk DSY ni akan menyebabkan kejatuhan di Bitcoin, iaitu untuk drop balik ke kawasan almost dalam kawasan 19k. So inilah kata DSY retest. So aku kata DSY dollar drop tu ada possible untuk Bitcoin naik sampai kawasan ni, dan kita ada massive consider key level ni kawasan 20.8, mesti tak sampai atas ni sedikit saja. Kemudian DSY kembali regain, kita akan nampak possible untuk Bitcoin another drop ke kawasan bawah ni. So itulah kita nak tengok ada possible untuk short term gain, dan long term Zul more target price adalah untuk more expectation untuk drop bawah. So apapun Zul hanya buy di spot. So sebab tu jangan sedang tengok walaupun ada data yang bullish. So data ini adalah potential untuk kita gain berapa persen untuk di Bitcoin dalam kawasan ni, almost dalam 10%. So untuk altcoin lain berapa persen nanti kita akan tengok kan. Pertama kita akan singgah dulu di Ethereum sebelum untuk pergi ke untuk ada yang analysis untuk Cardano, Uniswap dekat dalam Luna nak TP ke mana. So nak tengok chart Luna. So nanti Zul akan tengok kan, cuba chart Luna. So nak tengok chart Luna ni kena masuk ke Luna dulu lah sebelum baru masuk ke Luna. Nanti kita akan tengok first kita akan tengok di akan tengok di Ethereum dulu. So Ethereum apa berlaku, adakah potential boleh naik balik. So untuk Ethereum, macam aku cakapkan ada possible naik sebab apa, ikutkan pattern ini, iaitu walaupun kita ada bear flag ni, point breaking, ikutkan hampir dah sampai pun, sudah sampai. So ada possible drop lagi, ada possible tak sampai bawah ni. So apapun kita tengoklah macam mana, sebab apa kita ada massive support di kawasan ni. So align kawasan ni, consider siapa dah ambil position ni dah boleh TP pun, yang pada leverage lah. Bagi tu tak leverage. So untuk di Ethereum, adakah possible untuk melakukan kenaikan? Yes, ada possible untuk melakukan kenaikan. Kalau Bitcoin melakukan regain balik, kita boleh above ni. So ataupun hanyalah Ethereum hanya above kawasan ni, kemudian still lagi untuk dropping ke bawah ini. So inilah possible yang boleh berlaku untuk Ethereum. Sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan, Ethereum juga akan melakukan peningkatan. So peningkatan macam mana, kita tengok data. So ini kita tak tengok Ethereum perlu regain above middle ni. Above middle ni baru dah kita jangkakan untuk dia boleh push price at least attack balik ke kawasan above, at least untuk minimum. Dan itulah Bitcoin sampai 21k, possible untuk Ethereum sampai dalam kawasan 1.5, kemudian possible akan dropping balik sekiranya dia waste gagal, iaitu ikut yang ni. Untuk yang ni nanti untuk kenaikan ni sampai mana. So expected lah sampai ke kawasan kuarter Fibonacci resistance, swing high ni, last high, last low. So kita ada kawasan resistance, nampak kita ada resistance untuk Fibonacci. So minit align dengan kita punya analysis tadi, Bitcoin naik sampai mana, 21. So untuk jangkaan untuk di Ethereum, kita ada possible untuk kuarter Ethereum boleh naik sampai 1.5 untuk short term game. So minit di Ethereum kalau position ni untuk pagi ni mungkin Zul akan buy sikit untuk Ethereum dalam kata 100 aja, untuk kata sekadar untuk short term dan DCA. Kalau ada berlaku kenaikan nanti Zul akan TP lah. So Zul tak masuk banyak pun, sikit je, sebab apa Zul more currently adalah mood lebih kepada untuk tunggu end of the year. Sebab apa, macam Zul cakapkan sebelum ni ke conference FOMC sebelum ni menunjukkan data ialah end of the year kita akan jangkakan kita punya interest rate di US akan almost close to 5%. Currently kita berada 3.25%. So ini banyak lagi kejatuhan, ada lagi akan ada lagi kejatuhan dalam market, terutama di S&P 500. Dow Jones pun kita tengok akan berlaku pengukuhan DSY. So bila DSY mengaku pengukuhan, apa yang berlaku, aset-aset seperti Bitcoin akan melakukan dropping, dan Bitcoin dropping, apa yang berlaku di altcoin juga akan dropping. So itulah dinampakkan another more akan drop ke bawah. So target untuk Ethereum boleh sampai balik ke double bottom, at least untuk hit balik kawasan dalam 890. So kawasan ni memang Zul akan buy untuk long term untuk DCA. Kemudian kita tengok macam mana, kalau ada rezeki kita akan dapat kata Ethereum dalam almost dalam 500, kuarter sedikit, kuarter
500 ataupun sedikit lagi lower 253 tu tak nampak dah lebih lower pada 253 ni, tapi 500 ni pun kalau dapat memang orang kata dah rezeki lah, tak boleh dilepaskan. Tapi apapun 1k lah memang tu start DCA untuk long term Ethereum 1k, ataupun kalau anda nak aku kata buy untuk long term nanti aku kata next year 23-24 whatever antara 1.7 1k boleh start DCA secara long term. So itulah untuk di Ethereum. So ikutkan diorang ambil nak tengok apa, nak tengok analisis Cardano, Uniswap dalam Luno, TP kat mana? Ni nak TP, okay. Nak tengok di Luno. Selalunya tu tak buat di Luno ni. Luno ni tu share dekat Discord channel aja. So pun untuk malam ni, pagi ni tu akan buat lagi lah. Untuk tonton tengok di Chainlink. Tu lihat Chainlink. Uniswap, Cardano. Si Uniswap dan Cardano. So Uniswap nak TP kat mana? So, sebab apa tu ni Pak Kim tu akan screen delete. So yang ni nak TP kat mana? So kalau ikutkan ni kita boleh first ada beberapa cara. Yang pertama kita akan tengok kita ada nampak satu seperti channel ni. Nanti dia akan drawkan channel. Yang ni apa? Ini adalah di 4 hours. Yang ni kita boleh draw yang ni. So nampak tu kita ada berlaku channel. So channel ni macam mana breakout dia. Measurement sama saja. Iaitu daripada last low, last high. Current low adalah yang ni. Kalau breakout ni kita akan nampak last low, last high. Tu kalau tengoklah breakout sebab apa last low. Last low now kita tengok last high. Kalau last low, last high possible lah breakout lagi ni. So ini boleh sampai kawasan ni. Sampai kawasan ni ada apa? Sama juga kita akan letak line. Kita akan letak okay. Line ni kita nak tengok ada apa kat kawasan ni. Tengok line kita ada kawasan massive resistance. So ada possible untuk daripada Uniswap ni kalau breakout. So Zo ada buy dah kuota Uniswap ni last. Tak banyak pun RM100 je untuk kata santai-santai saja. Jual more target untuk more long term end of the year untuk buy heavily sikit. So apa pun dia ada buy dah kawasan ni tu di kawasan ni. So currently dalam kawasan profit macam lah profit tapi tu tak jual. Kalau jual pun habis bayar fee aja tak untung. So biarkan kalau ada berlaku peningkatan ni akan holding dan kawasan breakout ni mungkin dia akan tambah sikit ataupun biar aja. Mungkin tu tak tambah dah dua layan ni dia untuk close position di atas ni. So berapa persen adalah jangkaan daripada kawasan Dubai ni adalah umar dia akan betul dalam 40%. So dalam 100 untunglah RM140. So at least RM40 tu kita boleh exit dan RM100 exit dan itu akan ada dropping lagi. Dan jatuh kawasan ni boleh naik, boleh jatuh dah kawasan ni. Kita akan tengok Fibonacci swing high to swing low dan kita nampak kita ada kawasan bulk resistance iaitu kawasan ni. So meaning ada possible untuk price naik sampai ke kawasan itu. Itulah untuk price target untuk di Uniswap untuk currently. So kenapa tu masuk position ni adalah sebabkan lower low itu adalah RSI dan stock RSI berada lower low. So meaning kat mana nak TP, kita tunggu at least price boleh sampai ke ni. So sama ada price sampai kawasan ni berlaku balik rejection atau breakout atas ni kita boleh hit dalam kawasan almost RM36 Uniswap per Uniswap. So itulah position untuk yang kita boleh monitor. So inilah price target Uniswap. So apa lagi ni? Kita akan tengok balik di nanti tu akan save ni. Kemudian kita tengok di Cardano. So Cardano tu baru Cardano ni susah sikit nak chart dekat sini sebab apa Cardano baru saja data ada di Uniswap. So nak price target ni contoh apa yang ada kat sini aja. So meaning susah lah kalau nak target ni. So, apa pun kita boleh target at least kita boleh nampak satu channel ni. Sikit channel bearish. So yang ni. So meaning nampak tu. So meaning kalau inilah more kepada untuk price drop bawah. So price drop bawah sampai mana ada possible inilah pada more long term. Last high, last low, last low, pound breaking price boleh sampai mana? Dalam 140. So adakah dia bukan untuk short term? Mungkin kita akan tengok untuk untuk di ada ni akan mau naik berlaku ke atas. So untuk long term end of the year tu jangkakan inilah tu tunggukan untuk buy another 1000 coin. So inilah kita boleh dalam 1.4 1.3. So meaning kita possible boleh dapat apa ini lebih pada long term hanya cerita kalau dapat nanti tu akan buy. Dan kalau untuk berlaku kenaikan yang ni kalau ikutkan short term ni 1 hour je untuk short term ni nak naik sampai mana. So kita boleh considerkan kalau breakout atas ni kita boleh regain atas. Cuma kali ni kita akan ada resistance di kawasan ni. Resistance mana? Swing high ni to swing low. So kita ada resistance dalam kawasan 2.16 2.14 RM2.16 RM2.14. So align dengan kita punya middle. So soalannya adakah dia boleh breakout ini. Kalau kuartal Cardano boleh breakout kawasan trailer ni, meaning kita boleh target at least 1.2, 1.6, 1.2 kita berada at least betul-betul dalam kawasan ni. So meaning still lagi kita dalam pergerakan channel ini kalau ada berlaku peningkatan. Kalau breakout atas ni, yes, mungkin kita akan dapat price yang drastik akan naik. Tapi naik itulah naik sementara sebab apa dia break bearish pattern. So apa yang didengkakan adalah naik sampai kawasan ni iaitu tanpa last high, last low.
So ada possible kita akan dapat resistance kawasan ni. Kemudian apa yang berlaku tu jangka akan berlaku huge rejection lah, huge rejection dalam Cardano. So macam kadang kalau Bitcoin melakukan kenaikan, so ada possible kita nampakkan possible Cardano pula boleh naik sampai kawasan ni, dan kawasan ni mungkin akan sampai 2.5. Kemudian dari kawasan ni kita akan berlaku dropping, masuk balik dalam channel ni. Masuk balik dalam channel ni dia akan trigger terus untuk point target ke kawasan 1.4. So itulah untuk di Cardano price target. Untuk short term ada possible untuk sampai atas ni, middle ataupun more kata maksimum dalam 24. Kalau sampai ni macam lah TP lah, kalau sampai kawasan ni kita buat apa, kita akan ada huge drop ke bawah. So itulah untuk analisis di Cardano dan Uniswap di Luna. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So sekiranya anda sembarang ada permintaan, ikutkan tak banyak permintaan untuk malam, ada satu saluran je, sebab apa mungkin malam tadi dah ada tanya di masa live. So apa pun hari ni hari Sabtu tak ada live, so jumpa anda di next morning. Next morning pun ni tak ada banyak, dia akan pergi camping kejap, satu hari ya, satu malam aja. So dia nak santai sebelum minggu depan Zul akan dah start kerja balik dah. So meaning Zul nanti Zul akan terangkan kenapa Zul start kerja balik. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.